Sayang ni bunga tengah banyak. Kutip pi lah, perkeringkan dia. Lepas tu kita boleh buat teh, minum pagi-pagi. Dia kata kalau kita makan bunga telang ni, teh telang ni, boleh awet muda, muka cekang, segak macam bunga, terkerenyih macam ni. Lepas ni habis pula lah bunga telang. Pakat-pakat cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni dah boleh jerit ayak pagi-pagi. Seronoknya, Alhamdulillah. Rasa ayat teh hangat lalu kok kerongkong ni. Kan? Lepas kita baca, kita kering dekat telan ayak. Ui, Alhamdulillah. Yang itulah nikmat bagi. Allah bagi kat kita lepas kita puasa. Kita rasa macam mana siksanya kalau tak dapat rasa ayak, makan, lapar, dahaga. Lepas Allah bagi kita minum, kita boleh rasa nikmat pula. Macam mana rezeki Allah bagi, kebebasan untuk makan dan minum. Apabila kita mau, di waktu mana sahaja kita mau. Tapi orang susah, nak jerit ayak pun susah. Pagi pun tak ada duit nak beli. Tengah hari pun tak ada duit nak beli. Malam pun tak ada duit nak beli. Kita anytime. Jadi nikmat. Ingat tu. Sampai bulan-bulan bila pun. Jadinya hari ni jomlah kita dengar sikit kisah Nabi dan Rasul. Aku duk baca-baca ni. Seronoknya baca. Dia ada benda yang lebih detail di sini. Bila detail tu mulalah kan otak ni duk fikir, ui seronoknya duk imagine cerita ni Nabi dan Rasul. Baik, hari ni kita nak baca sikit pasal kisah Musa dan juga Firaun yang kita duk dengar selalu daripada buku cerita, ustaz-ustaz duk cerita, kita tengok di YouTube, kita duk baca macam-macam lah. Cerita pasal yang Musa kena hambat dengan Firaun tu lah, kan, yang sampai ke laut di mana Musa membuat Bani Israel melarikan diri daripada Firaun selepas daripada ada tamasya magic sihir-sihir ni, kan, yang mana Firaun telah mengumpulkan ahli-ahli sihir satu kerajaan dia untuk mengalahkan Nabi Musa punya perbuatan. Yang mana kita tahu tali-tali ahli sihir Firaun bertukar menjadi seakan-akan ular, tetapi tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular yang betul dan menelan semua tali-tali itu. Lepas tu ahli sihir itu semua sujud dan tu juga masuk Islam, ya, bersaksi bahawa Allah itu Tuhan. Dan kemudian Firaun nak hantu lah. Dia nak hantu, dia nak hambat segala, nak bunuh segala Bani Israel dan juga Nabi Musa ni. Nabi Musa membawa ke semua 620,000 penduduk Bani Israel ingin melarikan diri pada Firaun. Sampai kat tepi laut tu, Firaun duk ada di belakang, duk hambat mereka. Mereka nak pergi depan tak boleh pasal ada laut yang duk terbentang depan mereka tu. Jadi Bani Israel pun mula duk mengungkit kat Nabi Musa. Dia kata, semenjak Hamai ni, kat anak-anak lelaki kami telah dibunuh dan gini sekarang ni Firaun nak bunuh kami. Jadi Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata apa? Sekali-kali tidak akan diekori kita ini, dimusnahkan kita ini. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Musa yakin, ya, bahawa Allah akan menolong mereka di saat itu. Jadi bila sampai kat tepi laut tu, belakang tu ada Firaun, bala tentera Firaun yang sedia untuk membunuh. Tiba-tiba Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya untuk memukul tongkat Nabi Musa tu ke atas permukaan air laut itu. Maka terbelah air laut itu sebanyak 12 jalan di hadapan tu. Dia terbelah, dia bukan satu lorong. Kita duk dengar cerita macam satu lorong kan yang besar tu. Jadi setiap satu jalan itu terbelah sebesar gunung. Dan ada 12 jalan untuk Bani Israel itu merentasi laut melalui jalan-jalan itu. Okey? Jadinya, bila Firaun pula duduk ada di belakang tu, dia dah sampai ke dekat dengan laut tu, dia dah nampak Nabi Musa dan Bani Israel telah melintasi laut itu. Dia berkata kepada pengikut dia, nama Firaun ni, jahat nak mampui, kan? Hang boleh action lagi tang ni.
Okey, dia kata apa tahu Firaun ni? Tidakkah kamu lihat laut ini, wahai pengikutku? Sungguh ianya telah dibelahkan dan dibukakan bagiku hingga aku dapat mengekori musuh-musuhku. Hang tengok ni perangai Firaun. Sebab tu lah orang kalau jahat sangat kita panggil dia Firaun. Dia boleh claim kata laut tu terbelah sebab Tuhan, laut tu terbelah untuk dia sebab untuk dia nak pi bunuh Nabi Musa. Amboi, Tuhan belah laut tu untuk Nabi Musa lari. Dia boleh claim kata laut tu terbelah untuk dia nak pi bunuh Nabi Musa. Hang tengok tu, Firaun ke tak? Tapi itu dia cakap sementara sebelum dia nak sampai laut tau Firaun tu. Tapi bila dia sampai saja dekat gigi laut tu, dia mula di dalam hati dia mula berkata-kata. Dia kata, dalam keadaan yang sangat mencemaskan itu, Firaun tetap ingin berniat untuk mengejar Bani Israel kerana dia adalah pemimpin pasukannya. Tetapi dalam hati Firaun tersirat keyakinan yang sebelumnya diragukan bahawa terbelahnya lautan hanya mungkin dilakukan Tuhan pemilik arasy yang mulia. Dia ada dah perasaan tu terdetik dah. Betul ke ni? Sebab dia tengok daripada jauh, dia ingat laut tu terbelah untuk dia. Tapi bila dia dah main dekat, dia nak masuk tu, dia rasa terdetik. Dia kata ini mungkin perbuatan ataupun satu perkara yang dilakukan oleh Tuhan pemilik arasy yang mulia. Sebab dia dah malu alah dengan pengikut dia di belakang tu. Tapi hampa tahu tak, rupa-rupanya bila Firaun tu dah nak masuk ke dalam gigi air tu, nak cecah kaki kuda tu, nak cecah ayat laut tu, kuda-kuda semua pakat tak mau masuk. Kuda, binatang kan tahu kan benda akan berlaku, dia pun tak mau masuk. Tapi Firaun ni nak masuk juga kan, dia duk celapak kuda tu, duk tendang perut kuda tu supaya jalan ke depan. Kuda tak akan mau masuk. Bila dia pun tak mau masuk, hampa tahu tak sebenarnya, ini yang kita tak dengar cerita yang ni seronok. Allah telah mengutuskan Jibril turun ke dalam laut, ke atas dunia, turun ke dalam laut bersama seekor kuda betina yang harum. Maka Jibril turun menunggangi kuda betina yang sangat lembut. Aroma harumnya pun tercium oleh kuda-kuda Firaun. Maka kuda-kuda mereka itu, Allah terputus tadi. Jadi sehinggalah kuda-kuda Firaun itu yang tidak mahu mengikuti, tidak mahu masuk ke dalam laut itu, mengikuti kuda Jibril itu ke dalam laut, sehinggalah yang depan itu sudah berada di dalam, yang belakang itu sudah berada di dalam laut, yang depan sekali sudah berada di penghujung laut. Selepas itu bila kesemua pasukan ini berada di dalam laut yang telah dilalui oleh Nabi Musa itu, maka Allah memerintahkan air laut itu bercantum semula. Yang ni aku nak kata tadi tu, ada part yang kita tak tahu. Rupanya Jibril turun bersama kuda betina yang harum baunya supaya diikuti oleh kuda-kuda pasukan Firaun untuk masuk ke dalam laut. Dah masuk, Allah kambuh balik, maka mampuihlah hampa semua dalam laut tu. Dihempaskanlah air kepada mereka sehingga tenggelam. Kejadian itu disaksikan oleh Bani Israel. Tu dia. Kalau kita tak mau bala terempah kita ni, buatlah perangai elok-elok. Jadi kita kena mengambil nasihat dan pengajaran daripada kisah-kisah Nabi dan Rasul ini, supaya kita ni tak perangai macam Firaun. Kepada mereka yang start berpuasa pada hari ini, puasa 6 Syawal, saya ucapkan selamat berpuasa. Jadi itulah saja, bukan tazkirah, tapi hari ini adalah cerita Nabi dan Rasul. Seronok kan kita dengar cerita-cerita lagu ni? Tanpa nambah lagi, komplit. Ada cerita Nabi Jibril pula turun dengan kuda ni, memang aku tak pernah dengar lagi. Ni bila baca tadi seronok, dah baca seronok, nak share lah dengan hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.